saya nak membahaskan berkenaan dengan satu isu yang saya lihat, walaupun mungkin dia tidak berkait langsung dengan akidah, tetapi dia berkait berkenaan struktur sosial umat Islam. Okey, struktur sosial umat Islam, bahkan ada para ulama yang menyertakan isu ini ke dalam isu kalam. Sebahagianlah nak masukkan isu ni dalam isu kalam jadid, iaitu isu feminisme, isu wokeism dan sebagainya. Baru-baru ini kita mendengar satu kenyataan oleh salah seorang ustazah yang agak masyhur, yang agak terkenal di bumi Malaysia ini, berkenaan dengan kewajipan seorang isteri kepada suami. Ya. Sebagai rumusannya, ustazah tersebut mengatakan bahawa tidak wajib bagi seorang isteri mentaati perintah suami jikalau perintah suami itu tidak termasuk di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Contoh, kalau seorang suami memerintahkan seorang isteri untuk masak, maka seorang isteri tidak wajib memenuhi perintah tersebut. Kerana apa? Kerana bagi dia itu tak termasuk dalam kewajipan. Maka dia mendatangkan contoh apa yang wajib. Yang wajib adalah perkara yang Allah wajibkan. Contoh tutup aurat. Maka kalau suami wajibkan kepada seorang isteri tutup aurat, maka wajib ke atas isteri itu tutup aurat. Saya melihat pertama sekali kenyataan tersebut redundant. Kenapa redundant? Sebab apa yang Allah dah wajibkan tu wajib kerana Allah wajibkan. Khalas. Betul? Allah suruh tutup aurat, Allah suruh salat, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkannya. Jadi kalau seorang suami memerintahkan seorang isteri untuk solat, dia wajib bukan kerana suami itu suruh. Dia wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan ke atas umat Islam untuk solat. Jadi statement tersebut agak redundant bagi saya. I want to speak about something deeper. Saya melihat rata-rata orang yang respon kepada kenyataan ustazah ini tidak membawakan satu hadis yang bagi saya sangat penting, menjelaskan berkenaan dengan gender roles. Kalau kita lihat kenyataan ustazah tersebut, secara isyarat kita boleh faham bahawa isteri hanya wajib buat apa yang Allah SWT wajibkan dia buat. Ada beza tak dengan tanggungjawab suami? Kalau begitu, tak ada beza. Kan? Suami wajib solat, isteri pun wajib solat. Suami wajib berpuasa, isteri pun wajib berpuasa. Seolah-olah tidak ada perbezaan kewajipan antara isteri dengan suami. Perbezaannya hanya mungkin isteri ada datang haid, kan? Isteri tak perlu tak wajib solat bila haid, itu saja perbezaan dia. Seolah-olah apabila terbina sebuah rumah tangga, kewajipan dan tanggungjawab itu kekal sama. Betul? Awak sebelum kahwin, begitulah kewajipan awak dan tanggungjawab awak. Selepas kahwin juga begitulah tanggungjawab awak dan kewajipan awak. Sebab sebelum awak kahwin pun, solat wajib, betul? Baik. Yang kita faham, seperti yang umat Islam faham, bila kahwin, dia ada tanggungjawab baru. Suami ada tanggungjawab baru, isteri juga ada tanggungjawab baru. Ada kewajipan baru kepada suami, ada kewajipan baru kepada isteri. Adakah kewajipan dan tanggungjawab itu sama? Sudah tentu tidak sama. Baik. Mana kita dapat ajaran yang mengatakan bahawa kewajipan isteri dan kewajipan suami berbeza? Tanggungjawab seorang suami berbeza, tanggungjawab seorang isteri berbeza. Mana kita dapat poin ni? Adakah dia dapat datang daripada budaya? Adakah dia datang daripada budaya umat Islam? Budaya Melayu ke? Ataupun budaya subkontinen Indo-Pakistan ke? Ataupun budaya Arab ke? Atau dia ada dalam Al-Quran? Ada ke dalam Al-Quran? Ada tak di dalam Al-Quran isu berkenaan dengan gender roles? Pembahagian tugasan antara lelaki dengan perempuan. Ada ke? Ada secara umum. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kan? Lelaki itu ada sifat qawam ke atas perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian ke atas bahagian yang lain, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah infak. Kerana wa bima anfaqu min amwalihim, kerana lelaki telah infak daripada harta mereka. Ayat seterusnya apa? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah terus menjelaskan tentang sifat seorang wanita yang salihah. Fas-salihatu, wanita yang salihah itu sebenarnya apa? Qanitat.
devoted. Devoted kepada siapa? Of course, bukan saja kepada suami, tapi kepada Allah yang utamanya. Kepada Allah dan juga kepada suami. Devoted to the husband. Hafizatun lil ghaibi, hafizatun lima hafizat. Dia menjaga kerahsiaan dan juga menjaga kewajipan dia ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas suami dia. Dekat situ kita lihat sudah ada clear gender roles. Iaitu lelaki sebagai ketua. Ini tidak boleh kita persoalkan lagi. Ini sudah established. Baik. Ada tak penjelasan yang lebih clear daripada itu? Saya nak bawa sahabat-sahabat ke sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, tidak ada perbezaan pandangan antara ulama berkenaan hadis ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis pembahagian gender roles yang sangat-sangat jelas. Saya rasa saya pernah kongsi hadis ini, tapi kerana respon lagi kepada Ustazah Asma Harun, kita kena bawa hadis ini. Saya harap Ustazah Asma tengok kepada hadis ni dan dalami dan jiwai hadis ini. Setiap kamu adalah seorang pemimpin. Setiap kamu. Dan setiap kamu bertanggungjawab ke atas dia yang berada di bawah kepimpinan kamu. Setiap kamu. Bila kata bertanggungjawab ke atas semua yang bawah kepimpinan, wajib tak? Wajib tak jaga pertanggungjawaban? Wajib. Okay. Kemudian, wal amiru ra'in. Seorang pemimpin, seorang ketua, dia adalah penjaga, pemelihara. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang lelaki, dia bertanggungjawab ke atas siapa? Ahli keluarga dia. That means, secara umum, kepada isteri dan anak-anak dia. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang isteri itu, seorang perempuan itu bertanggungjawab memelihara rumah dan anak-anak suaminya itu. Tanggungjawab siapa sahabat-sahabat? Menjaga rumah, menjaga anak-anak adalah tanggungjawab isteri. Adakah bermakna suami tak perlu jaga rumah, tak perlu jaga anak-anak? Tak. Suami juga perlu jaga rumah dan perlu jaga anak-anak. Itu bukan penafian tanggungjawab seorang suami. Tetapi ini penetapan gender roles yang bersifat umum. Sebab apa? Sebab rata-rata suami keluar bekerja di luar. Adakah masuk akal suami keluar bekerja di luar, isteri perlu buat apa dekat rumah? Bukankah sudah ada kontrak? You buat certain rules, I buat certain rules. Kalau suami kena keluar pergi kerja dan itu dianggap sebagai satu kewajipan, tapi isteri bila diperintah suami untuk masak tidak menjadi wajib, maka di situ sudah ada ketidakseimbangan. Jadi pengurusan rumah di bawah siapa sebenarnya? Pengurusan rumah di bawah isteri. Kecuali kalau suami dan isteri itu bekerja, itu cerita lain. Kita bercakap berkenaan dengan default state. Dan default state ni yang sepatutnya kita semua berusaha untuk kembali kepadanya. If we can, if we have the chance, if we have the opportunity, kita nak kena kembali kepada traditional gender roles. Sebab kita tahu kesan buruk jikalau kita kata traditional gender roles ni dipecahkan. We know its negative repercussion. Right. Jadi di rumah tu pengurusan rumah apa sahabat-sahabat? Masak antaranya, pengurusan kebersihan rumah. Kemudian apa? Apa dia? Tak dengar? Jaga anak-anak. Adakah masuk akal suami keluar pergi kerja, suami pula yang kena jaga anaknya kat rumah juga? Dia bertanggungjawab tak siapa yang berlaku dekat dalam rumah dia. Dia bertanggungjawab selepas dia memberikan pertanggungjawaban itu kepada isteri untuk take charge dekat rumah. Okey? Ustaz, tapi hari ini kita tidak nampak keperluan sebegitu. Ia adalah masalah hari ini. Konteks kita begitu, tetapi kita tak boleh kata konteks itu yang terbaik. Kita kena akui bahawa konteks tersebut adalah melawan kepada fitrah. Dia adalah satu keadaan yang unnatural, yang dia tidak baik untuk anak-anak dan tidak baik untuk masyarakat secara umum. Okey?